Tu. Cepat sikit. Cepat sikit. Tu, cat dah panas tu dalam tong. Cepat sikit. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Okey, apa khabar guys? Selamat datang ke channel Pro Application Services. Kali ni kita nak buat apa hal kecil pula video ni? Oh, tak apa. Kita ada dua video. Sebab video di sebelah ni kita nak tengok cara-cara kita nak buat tutorial. Video kali ni adalah tutorial cara-cara mengecat lantai design metalik epoxy yang berwarna hitam, silver dan putih. Saksikan guys. Okey, pertama sekali lantai yang kita buat ni, kalau tengok video-video sebelum ni, saya letak share link dekat bawah video yang dah siap kita buat. Okey, tempat ni yang kita buat ni adalah sebuah garage. Dekat sini ada 6 parking lot. So video yang sebelah ni kita tengok dia ada kotak-kotak. Jadi kita buat satu kotak dulu. So dia ada 6 parking bay dan ini yang parking bay tak silap saya yang kedua. So kita tengah apply lantai metalik epoxy. So kali ni pemilihan warna kita dapat persetujuan dengan klien. So warna yang dipilih adalah warna hitam, color silver grey lah, grey dengan sedikit color putih sebagai highlighter. So macam kita tengok dalam video ni, permulaan je kita ratakan keseluruhan metalik epoxy tu yang berwarna grey sebab background dia color hitam. So metalik grey ni kita ratakan dengan squeegee. Squeegee ni penarik air tu lah. Dan jangan lupa guys, pakai spike shoes. So apa dia spike shoes? Spike shoes ni adalah kasut yang ada paku dekat bawah dia supaya kita boleh bergerak dengan mudah di atas cat. So benda tu tak silap saya harga dalam RM70 lah dalam Shopee ada jual benda ni. So jangan lupa guna spike shoes. Keluasan lantai yang kita buat untuk satu parking lot ni, satu bay ni, keluasan dia 12.5 meter persegi. So jumlah epoxy yang kita pakai pula lebih kurang 14 kilo. 14 kilo tu A dan B Dan consumption, mana kadar epoxy yang kita pakai untuk 1 meter persegi bersamaan juga dengan 1.1 kilo. Okey, proses sekarang ni kita tengah meratakan lagi epoxy, 14 kilo epoxy tu dengan squeegee penarik air. Kita ratakan keseluruhan lantai bagi semua epoxy tu kena dekat 12.5 meter persegi tu. Tapi dekat sini kita sebenarnya satu petak tu dia ada casing untuk lampu LED yang telah ditanam dekat lantai. So kita dah masking tape semua casing tu supaya epoxy tak masuk dalam casing LED tu lah. Dan frame tu pula, casing LED tu ditanam oleh kontraktor, sebab kontraktor lain yang tanam, kontraktor electrical lah yang tanam. So kita tak nak epoxy tu masuk, so kita masking tape keseluruhan parking bay tu lah, ke 6 parking bay yang ada tu kita masking tape siap-siap. So kita ratakan dengan epoxy. Dan budak saya yang sebelah tu, dia sebenarnya kita dah siap yang sebelah, dah siap finishing. So selepas siap finishing, dia tengah spray dengan isopropyl alcohol, IPA alkohol lah. So alkohol tu adalah 99% alkohol. So tujuan dia, kita tak nak ada bubble bila kita ratakan, kita dah buat semua proses design, kita tak nak epoxy kita ada bubble. So dia akan spray dengan IPA. Okey, IPA ni juga adalah cecair yang sama kita gunakan untuk hand sanitizer. Tapi hand sanitizer dia dah jadi 70 ke 75% sebab dia dah campur dengan pewangi, dia campur dengan air kan. Tapi IPA yang kita guna ni adalah IPA yang 99%. Tujuan kita spray dengan IPA tu sebab IPA ni dia cepat meruap bila dia kena kat lantai yang 99% lah. 99% ni dia kena dekat lantai atau kena apa-apa permukaan, dia akan hilang. So bila dia kena bubble pada epoxy tu, bubble tu akan pecah dan dia akan meruap. Dia tak sebati dengan epoxy kita pada lantai. Okey, untuk projek ni
Ramai yang tanya saya, nanti kalau lampu tu rosak, nanti boleh buka ke? Boleh tukar ke lampu LED tu kan? So memang boleh tukar, sebab kita tak lapiskan epoxy tu di atas lampu LED. Dekat casing tu dia ada penutup dia tau. So kita tak lapiskan pada atas dia. So kita tinggalkan gap. Gap tu kita masking tape lah, masking tape kat casing tu. So dia punya penutup tu boleh buka. Kalau sekiranya lampu tu rosak, dia boleh buka dengan mudah dan dia boleh tukar lampu tu. So untuk maintenance lah akan datang, kalau kata tiba-tiba lampu tu rosak ke apa ke, ada short current ke apa, saya pun tak tahu. And dia boleh tukar, anytime boleh tukar. Sebab tu kita tak lapiskan di atas penutup casing LED tu. Okey, sekarang ni proses terusnya kita pakai roller pula nak ratakan permukaan metalik epoxy tu. So kita ratakan sebelah tepi dulu. Macam saya cakap tadi, saya tak nak epoxy tu masuk dalam casing tu. Kita rata tepi-tepi, bagi betul-betul dia even lah, rata keseluruhan dengan roller pula. So roller yang kita pakai ni, kita bukan pakai roller yang bulu tebal tau. Kita pakai mohair roller. Mohair roller ni roller yang bulu nipis, macam dalam gambar tu lah. So roller bulu tebal ni dia akan serap epoxy. So kita tak nak dia serap epoxy sangat. Dia nak serap tapi jangan serap sangat. Kalau dia serap sangat, nanti kita jadi nipis. Bila kita roll, dia akan jadi nipis, epoxy jadi nipis. Sebab tu kita gunakan mohair roller. So kita ratakan balik dengan mohair roller. So tadi saya keluar sekejap tu untuk ambil cat highlighter. Cat highlighter tu pula adalah cat yang berwarna putih. So cat yang berwarna putih ni dia kita nak start mencorakkan dia. Selepas budak saya ni roll rata keseluruhan, kita akan start pula merenjis-renjis dengan epoxy yang berwarna putih. So epoxy yang berwarna putih tu, dan kita nak createkan dia punya marble effect kan. Marble effect dia color putih kan. So kita renjis sikit-sikit, tak banyak, sikit-sikit je kita renjis. Tapi renjisan tu rata keseluruhan lantai. Kita tak nak stompuk dekat sini, so dia tak rata kan. So kita nak dia rata keseluruhan. Lepas tu kita akan teruskan, kalau ada sampah-sampah tu kita kena kutip lah. Kadang-kadang habuk apa semua dia melekat dekat lantai, so kita kena kutip balik. Sebab site ni sebenarnya dia masih dalam construction lagi, so masih ada habuk. So saya dah start merenjis tu, epoxy sikit-sikit je, tapi pastikan rata pada keseluruhan lantai. Bila agak-agak kalau tengok dah rata keseluruhan highlighter putih kita tu, dah rata keseluruhan. So kalau tengok dekat ujung sebelah belakang tu, budak saya dah start roll balik epoxy putih yang kita letak tadi, yang kita renjis tadi tu. Dia roll balik supaya blendkan balik putih dengan kelabu tu, bagi dia nampak macam marble effect tau. Sebab kita tak nak dia nampak macam kita merenjis tau. Kita tak nak macam cat tu macam meleleh lah, macam cat tu tumpah atas lantai. So kita roll balik supaya dia lebih blend dengan putih dan kelabu tu, dan kat situ kita akan nampak dia punya marble effect lah. Okey, bila agak-agak dah rata semua highlighter putih tu, so kita boleh letakkan tong putih tu ke tepi. Sebab kali ni kita akan buat proses yang second last lah. Second last ni kita swing roll, mana kita roll secara pusing. Selain kita blendkan putih dengan kelabu, dan kita nakkan metallic pigment yang dalam epoxy kelabu tu dengan putih tu dia blend, dan dia mencorakkan, dia ada urat-urat dia mencorakkan, dia bagi nampak realistic marble effect lah. So proses kerja ni dia kena, ada orang buat ini, ada orang buat ini, ada orang buat highlighter, ada orang swing roll. Jadi dia berterusan proses untuk satu proses kerja tu, dia tak boleh tunggu lama. So kita tengok dekat ni, close up video ni kita tengok
macam mana budak saya tengah buat swing roll lah, macam mana dia blendkan putih dengan hitam yang kelabu yang saya masukkan tadi. So kelabu hitam tu datang daripada primer background color dia yang berwarna hitam. So dia ada color kelabu dan dia ada color putih. So kita swing dia macam ni. So benda ni sebelah ni yang dah siap, tapi masih belum kering lagi. Yang sebelah yang kita buat satu part lah, satu bahagian. Keluasan keseluruhan lantai ni 1,500 square feet. So dia masih swing roll lagi. Dan bila dah siap keseluruhannya, kita tengok ya, ini bila dah siap. So lampu pun dah pasang, ini epoxy pun dah fully cured, dah kering, dan walah, dah siap semua sekali. So thanks for watching guys. Share, subscribe dan like. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Assalamualaikum. Ciao.